Jadi untuk style pemikiran kreatif, ini lebih kepada macam teori terhadap style-style untuk pemikiran kreatif. Kita pun dah belajar apakah style pemikiran kritis sebelum ni. Jadi ia ada hampir sama dari segi istilah yang digunakan untuk style pemikiran kreatif dan kritis. Cuma yang berbezanya adalah dari segi tindakan dia dan juga hasil yang didapati bila melaksanakan style-style yang tertentu. Okey, jadi awak jangan terkeliru antara istilah yang digunakan dalam pemikiran kreatif dan juga pemikiran kritis. Sebab ada di antara soalan yang minta style pemikiran kreatif, tetapi anda menerangkan style pemikiran kreatif itu dalam bentuk kritis. Okey, jadi bila penerangan diberikan dalam bentuk style pemikiran kritis, maka ia tidak menjawab style itu dalam pemikiran kreatif. Jadi kena bezakan antara ciri-ciri pemikiran kritis itu dan ciri-ciri pemikiran kreatif itu in the first place lah. Maksudnya kalau nak terangkan tu, walaupun nama style tu agak sama, okay, tetapi dari segi tindakan dan dari segi hasil terhadap style pemikiran kreatif ini ada bezanya yang signifikan daripada pemikiran kritis. Okey, jadi boleh dengar dan cuba bezakan ya. Okay, untuk membezakan apakah hasil pembelajaran topik kita, pertama kita nak membezakan style-style pemikiran kreatif dan yang kedua kita nak mengendalikan sesuatu situasi yang diberikan menggunakan style pemikiran kreatif yang dimahiri. Okey, ini adalah hasil pembelajaran topik kita. Baik, kita pergi yang pertama, style pemikiran kreatif. Style pertama ialah style lateral. Okay, style lateral ini adalah lebih kepada satu style yang mana konsepnya ialah menerbitkan idea baharu. Okay, idea baharu ni maksudnya dia ada nampak benda tu tetapi idea ni terlampau fresh. Dia very fresh idea ni. Dia tidak ambil idea lama dan menambah baik. Tak. Macam seolah-olah tak pernah difikirkan oleh sesiapa tapi dibuat oleh seseorang yang berfikiran style lateral ni. Dia come out dengan cara penyelesaian yang baharu. Dia paksa minda ataupun minda ni dijana untuk menerbitkan idea yang luar biasa. Okay, dan kadang-kadang walaupun nampak tak relevan, kita rasa benda tu masih boleh diguna pakai. Okay, contohnya macam Timberland shoes ni. Tak tahulah kalau awak dah pernah beli ke, Madam tak pernah beli lagi. Kasut ni dia boleh lipat dan kita boleh zip dia macam jadi bag. Ini masalahnya macam selalu hilang kasut kan kalau pergi masjid ke, Allahuakbar, kat masjid hilang kasut, dia tengok kasut Timberland, wow, bolehlah bawa lari kan, jual dekat pasar malam ni boleh dapat lah puluh-puluh ringgit kan. Jadi untuk elakkan kasut tu hilang, Timberland shoes come out dengan idea baru. Dia boleh lipat kasut tu dan boleh zip kasut tu. Jadi macam bentuk compact macam tu dan juga boleh letak dalam poket lah. Letak poket atau letak dalam bag. Tapi kena pastikan bila masuk masjid tu kasut ni sebenarnya bersih lah. Walaupun kita tak dalam beg, kita takut kita buat najis. Macam apa yang berlaku waktu Madam pergi umrah dulu tahun 2008 kalau tak silap. Ataupun 2009. 2009 Madam pergi umrah di Mekah. Memanglah kasut tu kata kalau hilang, chances untuk hilang tu memang tinggi lah. Sebab husband Madam pun waktu kita mula-mula sampai, Madam tak tahu. Husband Madam pun tak tahu. Kita pun letak je lah kasut selipar. Tak pakai kasut lah, pakai selipar lah. Pakai selipar letak kat luar. Luar sebelum masuk ke dalam kita pergi tawaf kan. Jadi bila nak masuk tu tinggal kat luar. Bila tinggal kat luar, keluar-keluar je, hilang kasut. Madam punya kasut ada lagi. Husband Madam hilang selipar dia. Paksalah berkaki ayam pergi ke hotel. Pergi ke hotel tu, lepas tu keluar balik pergi cari selipar pun berkaki ayam juga. Tak apalah, lepas dah beli selipar tu barulah basuh kaki balik. Jadi memang kes-kes hilang selipar kat situ tu
memang iyalah pakai selipar Jepun pun. Ya, hilang. Selipar Jepun pun hilang. Bukan apatah lagi kalau pakai Timberland shoes kan. Lagilah hilang. Jadi mungkin disebabkan masalah macam tu. Jadi ia memaksa minda kita untuk menerbitkan idea. Kita boleh lipat kasut tu. Kita boleh basuh kasut tu sebelum masuk dalam beg. Jadi kalau ikutkan zaman media umrah tu, dia bagilah satu beg sandang tu kan. Beg yang letak dekat bahu tu. Jadi kasut pun lepas hilang selipar hari pertama tu, hari kedua letak dalam plastik, letak dalam beg tu bawa masuk. Okey, kalau ikutkan tu was-was juga, takut terpijak najis dan sebagainya kan. Tak sebaiknya dilakukan lah. Tetapi dia nak buat macam mana? Takkanlah nak balik jalan kaki tiap-tiap hari kan. Setiap lagi tawaf, balik jalan kaki, balik berkaki ayam. Balik berkaki ayam, takkan nak macam tu. Jadi terpaksa letak dalam beg, bawa masuk terus. Buatlah sekali dengan benda-benda tu kan. Jadi ini satu pemikiran style lateral. Dia menerbitkan idea baru untuk menyelesaikan masalah dan minda dia itu menjanakan idea yang luar biasa. Kena pakai selipar guna botol pula. Tak ileh pakai botol. Macam mana tu? Tak apa, keluarkan idea-idea yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah. Nampak tak relevan untuk kita pakai kasut yang zip-zip, yang lipat-lipat macam ni. Nampak tak relevan. Tapi sebenarnya ia relevan dalam sesuatu situasi. Macam tadilah kita pergi semayang masjid, pergi semayang sunat air raya, pergi semayang sunat tarawih ke, semayang Jumaat ke. Kalaulah kita ada kasut macam ni, selamat. Okey. Seterusnya, yang kedua ialah style pemikiran kreatif yang kita panggil style projektif. Style projektif ni adalah mereka yang boleh berfikir dengan mengambil pendekatan meramal. Dia bukan meramal benda tu macam jadi tok bomo ke apa, tak. Dia meramal untuk menyelesaikan masalah tu in the future, pada masa hadapan. Dia nak bersedia dengan trend masa depan. Okey, apa yang bakal berlaku pada masa depan? Pemikiran kreatif dia tu dah berfikir 10 tahun yang akan datang. Telah berfikir 15 tahun yang akan datang. Jadi dia membina barang-barang ataupun produk-produk ataupun penyelesaian masalah dia itu adalah bersifat maju ke hadapan. Orang macam ni jarang-jarang boleh jumpa. Tapi kalau jumpa, kita tengok pemikiran dia tu, mungkin sekarang ni kita rasa macam pemikiran dia tu tak masuk akal sebab kita tak nampak pada masa kita, tapi dia dah nampak pada masa depan. Bila sampai pada waktu tu baru kita rasa, oh, patutlah ini dibuat pada zaman dulu. Baru kita nampak relevannya. Tapi orang-orang yang berfikiran style projektif, dia dah nampak relevansi itu awal daripada orang lain. Madam bagi contoh sini, eco-friendly toilet. Kita nampak satu masa nanti di mana akan ada satu kekangan, di mana sumber-sumber tenaga seperti air, udara, sumber-sumber apa lagi, tanah ke, rumput hijau ke kan, sumber-sumber alam semula jadi ni dah semakin kurang. Jadi bila satu masa nanti kita rasa bahawa kita akan perlu mengitar semula sumber-sumber ini, termasuklah air. Jadi kalau tengok dekat idea inovasi ini, ia ada eco-friendly toilet yang hijau ni, okey, tengok pipe hijau ni. Pipe hijau ini adalah untuk mengalirkan air yang water use. Macam kita basuh muka, kita berus gigi ke kan. Air ni tak buang. Air ni masuk dalam kawasan tempat kita flush tu, okey, dalam takungan air pump tu, dan juga 50% lagi menggunakan air baharu. Jadi apa yang kita guna ni pun bukannya air kotor, bukan kita just basuh muka kan. Air ni boleh guna balik. Dia reuse balik. So bila kita flush, 50% tu air baru, 50% ialah air yang digunakan semula. Nampak tak kat sini kita boleh menjana balik sumber alam itu untuk sesuatu yang boleh diguna pakai balik. Jadi style projektif ni dah nampak. Satu masa nanti ini akan berlaku. Ada satu filem, filem kartun. Tajuk dia Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa benda tak ingat tajuk dia. Dia cerita pasal ada kartun lah. Kartun ni dia pasal ada satu makhluk comel warna oranye ni. Tak ingat madam suka tengok cerita tu, tapi tak ingat dah sekarang tajuk dia. Dia membawa satu konsep bahawa satu masa nanti kita kena beli udara. Kita kena, waktu tu tumbuhan hijau dah tak ada. Tumbuhan hijau telah habis ranap, ditebang oleh manusia untuk pembangunan. Jadi
ada satu kawasan ni, dia membina satu macam bandar. Dalam tu semua adalah artificial. Pokok artificial, bunga artificial, even tanah dia pun tanah artificial, dan juga air-air semua tu ialah something yang dia guna semula, dan juga dia menjual udara. Dia menjual udara, bukan jual air. Sekarang ni air dah dijual kan? Air mineral kita ni dah dijual dah sekarang ni. Kita beli untuk air bersih. Perasan tak awak beli air mineral tu awak membayar untuk air? Zaman madam dulu, mana ada jual untuk membayar untuk air? Tak ada. Kita guna air ada, kita masak, kita makan, kita minum. Tapi zaman sekarang kita membayar untuk air mineral. Kita membayar untuk drinking water. Satu masa nanti macam air mineral, macam drinking water digambarkan dalam filem tu. Geramnya tak dapat ingat apa nama filem tu. Allah, satu perkataan je nama dia. Dia nama makhluk oren tu. Okey, dia menjual udara dalam botol-botol air mineral tu. Nak beritahunya adanya satu style projektif dalam filem dia ni yang menunjukkan satu masa nanti akan ada satu fenomena ataupun satu suasana di mana semua benda sumber ni kena bayar. Kita kena bayar sekiranya kita tidak preserve daripada hari ini. Itu sebabkan kerakusan lah. Kerakusan menebang semua pokok-pokok hijau. Jadi tidak ada udara. Udara bersih. Udara ada tapi tidak bersih. Jadi kita nak udara bersih, kita beli. Dan orang beli tu memang orang gunakan udara bersih tu untuk dia dapatkan satu bentuk macam udara segar lah. Macam kita minum air mineral lah. Okey, kes yang sama berlaku. Jadi, style projektif dia memberikan faktor dan sebab yang boleh wujud pada masa hadapan. Okey, anda nak buat style projektif ni tak ramai. Tak ramai yang boleh jadi style projektif, tapi boleh dijana dengan cara kita melihat isu-isu semasa yang mana kesannya ialah kesan jangka masa panjang. Macam tadilah, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran apa lagi? Pencemaran tanah dan sebagainya mungkin menyebabkan kita sukar untuk mendapatkan sumber-sumber ini. Boleh fikir tak satu masa nanti apabila semua tanah dah digunakan untuk membangun, semua tanah dah digunakan untuk buat bangunan. Kita Muslim kan, kita kan buat kubur, kita kena tanam mayat di dalam tanah. Daripada tanah kita datang kepada tanah kita kembali. Kalaulah semua pembangunan dibuat, semua benda nak buat bangunan, kita nak tanam kat mana? Itu mungkin salah satu projektif idea. Macam mana kita nak preserve tanah untuk kita menanam mayat-mayat orang-orang Islam. Orang-orang ada agama-agama yang membakar mayat-mayat orang-orang agama dia ketika dah mati. Tetapi Islam itu daripada tanah kita datang kepada tanah kembali. Bagaimana halnya kalau tiba-tiba satu masa nanti pembangunan pesat. Nak cari tanah pun tak jumpa dekat bandar. Kan? Satu bandar, kita bayang satu bandar ni, semua bangunan-bangunan, semua ada LRT, semua ada komuter, ada bangunan supermarket besar. Nak cari tanah untuk tanam mayat, tak jumpa. Satu masalah tu, satu isu. Jadi nak selesaikan masalah itu, bagaimana nak preserve tanah supaya mayat-mayat kita nanti boleh ditanam di dalam tanah. Boleh fikir dah. Anda semua adalah pelajar-pelajar pengajian Islam. Boleh jadikan sebagai salah satu bentuk orang kata projek what will happen in the future terhadap apa yang terjadi kepada kita pada masa depan. Okey, boleh gunakan style projektif. Okey, style pemikiran kreatif, style emotif yang ketiga. Emotif ni ia merujuk kepada emotion. Emotion adalah emosi lah, perasaan, dan juga lebih kepada dalaman kita, perasaan kita, minat kita, kesukaan kita kan. Emosi ni dia banyak, dia ada marah, dia ada cinta, dia ada kecewa kan. Dia macam-macam perasaan. Jadi orang-orang yang kreatif kadang-kadang didorong oleh style emotif ini, iaitu hasil kreativiti ia terjana oleh emosi yang dijana bersama-sama dengan logik. Okey, kalau tengok madam bagi contoh kek belaka ni. Ni bukan bag ni, ini kek. Ni bukan Lego, ni kek. Okey. Memang kalau kita tengoklah, madam suka tengok rancangan-rancangan yang buat kek. Ada dibuat di Netflix lah, macam Sugar Rush, macam kek
cake decoration competition, wedding cake punya competition. Suka tengok bila mereka mendekorasikan kek mereka bukan biasa-biasa dah. Bukan jenis kek 4 segi, letak icing, letak selamat hari jadi. Tak. Tengok macam mana dah sampai satu tahap kita boleh buat yang melawan graviti ni. Tengok M&M daripada atas jatuh ke bawah, seolah-olahnya curahan M&M tu jatuh atas kek. Macam mana manusia boleh berfikir sampai setara tu. Lepas tu ada yang suka pergi library, dia buat kek dalam bentuk library. Yang suka main Lego macam anak-anak kita ya, bolehlah buat beli kek yang merujuk kepada Lego. Yang isteri-isteri suka handbag, suami bolehlah pergi tempah bag yang ada bentuk handbag. Banyak-banyak emotif disebabkan rasa cinta kepada handbag, rasa suka kepada Lego. Jadi kita berfikir secara kreatif macam mana nak ekspresikan, macam mana kita nak membina satu produk yang berdasarkan kita punya emosi tadi. Ni orang-orang kreatif lah. Okey, jadi kita tengok kat sini adanya style-style ini yang wujud. Tapi kita tak tahu apakah jenis stylenya, so kita dah tahu sekarang. Ada juga orang yang berfikir kreatif tetapi juga menjana kreativitinya bersama-sama dengan emosi dia. Okey. Kalau gembira tu kita nampak hasilnya sangat cantik. Tapi kalau marah tu hasilnya nampaklah membara-bara hasil dia tu kan. Kadang-kadang renyok-renyok sebab dia terlampau marah. Okey, contohnya dalam penulisan pun ada juga penulisan kreatif di mana kalau dia dalam perasaan tengah bercinta ataupun kita dilambung perasaan kecewa, sedih, dari segi penulisan tu kita boleh menulis sebuah sajak yang sangat sedih. Bila ia terjana oleh satu perasaan yang sangat sedih. Contohnya macam kehilangan orang-orang yang kita sayang. Jadi ada style emotif ini dijana oleh seorang pemikir kreatif. Okey. Kemudian style pemikiran kreatif, style positif. Untuk yang ini anda boleh guna earphone lah untuk mendengar video ni. Tetapi kalau tengok video nanti anda cuba kaitkan dengan style positif, iaitu dia melihat sesuatu idea dengan baik sangka, di mana ia menumpu kepada kebaikan dan mengatasi kelemahan yang ada. Anda boleh lihat nanti dalam video ni bagaimana kebaikan itu ditumpukan dan kelemahan itu diatasi. Jadi kelemahan di dalam seseorang individu itu boleh menjadi satu kekuatan kepadanya sekiranya dia mengamalkan atau dia menjana style positif. Okey, kita tengok video ni dulu. This is the story of a young boy who tragically lost his arm in a devastating car accident. Years went by, but his self-confidence was left behind. One day, his parents decide it's time to move somewhere new. So while looking through some boxes, the boy came across an old martial arts magazine. And from there, he quickly signed up to study judo. The boy began lessons with an old Japanese judo master. The boy was doing well, so he couldn't understand why, after 3 months of training, the master had only taught him one move. Sensei, the boy finally said, shouldn't I be learning more moves? This is the only move you know, but this is the only move you'll ever need to know, the sensei replied. Not quite understanding, but believing in his teacher, the boy kept training. Several months later, the sensei took the boy to his first tournament. With everyone seated and his parents looking on, the boy surprised himself, winning his first 2 matches. The next proved to be a greater challenge, as he appeared to be overmatched, facing a bigger, stronger opponent. Concerned for the boy's safety, the referee called a timeout. He was about to stop the match when the sensei intervened. Let him continue, the sensei insisted. Soon after, the match resumed.
His opponent made a critical mistake. He dropped his guard. Instantly, the boy used his move to pin him. The boy had won the match and the tournament. He was the champion. On the way home, the boy and Sensei reviewed every move in each and every match. Then, the boy summoned the courage to ask what was really on his mind. Sensei, how did I win the tournament with only one move? You won for 2 reasons, the sensei answered. First, you've almost mastered one of the most difficult throws in all of judo. And second, the only known defense for that move is for your opponent to grab your left arm. The boy's biggest weakness had become his biggest strength. Okey itulah ceritanya. Okey, di mana kita menggunakan style kreatif ini untuk melihat sesuatu yang lebih baik. Okey, jadi itu style pemikiran kreatif positif. Okey. Okey, Naif Nazmi cakap kancil menggunakan buaya untuk menyeberang sungai dengan menyuruh ketua buaya untuk bercakap dengan buaya-buaya lain supaya menyusun diri mereka di dalam sungai. Untuk mengira berapa ramai buaya ada di situ dan situ kancil dapat menyeberang sungai dengan selamatnya. Okey, jadi Naif berfokus kepada proses yang kancil laksanakan hasil analytical dia tadi, iaitu dengan cara dia suruh ketua buaya ketua buaya suruh buaya-buaya lain susun dalam air, susun dalam sungai supaya dia dapat seberang menyeberangi sungai itu dengan selamat. Okey, itu adalah rujukan Naif ialah kepada proses yang dilakukan oleh kancil. Jadi kreativiti kancil itu selepas dia cuba fikir kalau dia nak berenang takut kena makan buaya kan, ataupun di bawah arus yang deras seperti kata ikan tadi. Ikan tu cakap arus ni agak deras. Jadi kancil nak menyeberang dengan selamat, maka dia menganalisis bahawa buaya-buaya ni kalau susun dalam sungai, insya-Allah dia boleh lepas ke seberang. Tapi dengan cara dia licik lah. Dia terpaksa mengaplikasikan satu lagi kelicikan dia tu, iaitu dengan satu berita berita yang dia keluarkan daripada Raja Sulaiman. Dia kata nak bawa pergi, nak mengadakan makan besar. Jadi kena kira mesti dia ada asbab kenapa nak suruh buaya-buaya tu susun dalam sungai. Jadi dekat situ berlaku satu proses analytical yang agak besar juga, dan kreativiti yang kancil buat itu sebenarnya agak berisiko. Kan hampir-hampir buaya tu gigit kaki dia kan sebab nak makan. Yelah, mana ada buaya tolak kancil. Tapi disebabkan dia dengar kancil ni ialah utusan daripada Raja Sulaiman, jadi dia pun lepaskanlah kancil ni. Okey, analytical ni macam itulah proses yang berlaku, ialah dia menganalisis masalah dengan cara cuba mengeluarkan beberapa penyelesaian yang sangat kreatif. Yang sangat kreatif ni kadang-kadang ia mengambil menjadi satu sumbangan kepada risiko. Tapi orang yang kreatif dia berani mengambil risiko. Orang kreatif dia tidak takut kepada risiko. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis, takut kecewa. Okey, janji-janji manis oleh kancil Oh, kreatif jawapan Amir Syazwan ni. Okey, maksudnya dia pandang jauh lagi. Kalau dalam hidup ni dia mengambil pandangan. Amir Syazwan mengambil pandangan buaya. Buaya belajar daripada apa yang berlaku ialah next time jangan percaya janji-janji manis.
Okey, semak dulu betul-betul. Jangan nak ikut follow direct je kan. Nak percaya mudah-mudah kan. Kita pun berhentilah memberi janji-janji manis kalau takut kita kecewa sebab janji manis orang, kita pun jangan buat orang kecewa dengan janji manis kita. Muhammad Hakimi, sang kancil hanya berfikir secara kreatif. Bagaimana nak menyeberang serta mengelakkan dirinya dimakan oleh buaya. Hanya dengan sedikit tipu muslihat, iaitu hanya memberi harapan palsu kerana sang kancil berfikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi kancil juga tak dapat makan makanan selepas seberang dan hanya memakan dirinya sendiri. Bagus Hakimi buat satu rumusan yang bagus ya. Memanglah Meda kata dia licik. Orang licik ni dia guna kreativiti dia pada satu tahap yang lebih jauh. Sebab licik ni ialah untuk kepentingan diri most of the time. Kita bagi istilah licik ni kepada orang yang menggunakan daya kreativiti dia untuk diri dia sendiri. Macam kancil ni dia licik. Sebab dia menggunakan kepandaian itu untuk diri dia. Dia nak melepaskan diri daripada buaya. Dia nak makan buah-buahan di sebelah sana untuk diri dia. Jadi walaupun dia kreatif, dia menggunakan tipu muslihat. Madam tak nafikan, betul. Itu dia ada unsur licik dekat situ. Tapi ialah sayangnya bukan rezeki. Dia dah berusaha untuk menyelesaikan masalah dia, tetapi apa hasilnya di kemudian hari itu orang kata atas izin Allah lah. Kalau tak dapat makan tu bukan rezeki. Nak buat macam mana kan? Jangan bagi harapan palsu. Harapan palsu itu sakit ya. Harapan palsu itu amat menyakitkan. Jadi jangan bagi harapan palsu ya. Okay, jadi sini faham ya. Kat tadi tu kita ada style analytical yang kita nampak analytical ini sebenarnya pun hampir sama dengan orang pemikiran kritis, cuma dari segi penyelesaian masalahnya tu dia lebih kreatif dan risikonya tu dia berani mengambil risiko itu walaupun dia tahu ia boleh membahayakan nyawa dia, tapi dia ambil juga risiko. Orang kreatif ni kadang-kadang dia sampai tahap tu ya. Jadi jangan takut, walaupun bagaimanapun jangan takut dan juga cuba menjadi berani untuk melaksanakan kreativiti anda itu untuk hasil yang lebih baik. Macam Ada cakap lah awal-awal kan, waktu belajar kreatif ni, kalau kita menjalankan kreativiti kita tu untuk sesuatu yang positif, hasilnya positif. Kalau untuk sesuatu niat ataupun tendensi negatif, maka dia akan jadi negatif. Bagaimana kita sendiri pula yang jana pemikiran kreatif tadi tu. Okey, jadi fahamlah sikit kan, walaupun kartun budak-budak, tetapi ada something yang kita boleh belajar daripada kartun ni. Saya seronok tengok kartun ni sebab saya suka tengok buaya. Buaya memang kelakar. Watak buaya dalam semua siri Sang Kancil ni yang dibuat oleh saya rasa Kementerian Pendidikan Malaysia waktu tu kot. Saya tak pasti sangat, Allah alam. Tapi memang semua watak buaya dalam setiap siri tu memang kelakar. Saya suka sangat tengok buaya dalam cerita Sang Kancil ni. Okey, bolehlah kalau nak masuklah internet boleh cari Sang Kancil dengan buaya, Sang Kancil dan kerbau, apa lagi saya pun tak apa ingat, Sang Kancil dengan harimau ke? Ada. Okey. Okey. Proses menerbitkan pemikiran kreatif. Jadi proses menerbitkan pemikiran kreatif ini adalah satu proses yang mana bila proses ini dilaksanakan atau dilakukan, kita nampak hasilnya itu adalah sesuatu yang amat di luar kotak, amat luar biasa. Tapi ada proses yang berlaku dan proses ini tak susah. Anda tak perlu pun sebenarnya keluarkan pen dan kertas untuk melaksanakan proses untuk menerbitkan pemikiran kreatif ya. Sebabnya ia hasil daripada idea. Istilah kita ilham. Digunakan dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan kreativiti itu ialah himpunan pengetahuan, imajinasi, penilaian, ya. Adanya idea yang timbul, ilham yang kita dapat secara proses yang berlaku, ya. Proses ini adalah penyusunan semula dan berkaitan antara pengetahuan dan pengalaman dalam cara yang baru. Kita juga ada maklumat-maklumat itu menyebabkan bila kita perlu menerbitkan satu pemikiran kreatif, kita berjaya. Tapi proses-proses ini bukan proses book and paper lah, bukan. Ia lebih kepada proses yang ilham tadi tu.
Bagaimana Allah bagi untuk orang-orang kreatif ini, kadang-kala dia tidak perlu pun untuk membaca buku untuk menerbitkan idea ini, sebab most of the time idea-idea creativity ini adalah lahir daripada ilham. Ilham ini adalah apa yang Tuhan bagi kepada kita tu, dia datang kadang-kadang secara tanpa paksa, secara tiba-tiba. Okey, kalaulah dikatakan orang tanya pada madam, macam mana dapat ilham nak tulis puisi kadang-kadang madam terpaksa jawab. Puisi tu datang secara spontan je Amir. Secara spontan, secara ilham lah tadi tu. Lah mari. Kita pun jadi secara spontan ia hadir. Kalaulah orang-orang kreatif dia nak pegang puisi tu, macam madam tiba-tiba mari puisi ayat-ayat comel, tiba-tiba marilah minda. Madam selalu ambil pen, pensel, tulis terus. Ataupun madam rekod dalam phone madam. Madam sebut perkataan-perkataan tu, madam rekod audio. Jadi khabar tak khabar, ya, khabar tak khabar. Last-last, khabar ke tak? Tu soalannya. Khabar tak khabar? Lalah khabar ke tak? Lalah tak khabar. Jadi memang orang kreatif ni kebanyakan masanya dia suka untuk menerangkan bagaimana hadirnya, bagaimana prosesnya. Tetapi melalui teori kita belajar dalam grup ini, dalam kelas ini, kita boleh mengenal pasti teknik dan proses untuk menghasilkan idea-idea yang kreatif. Okey, dan juga kita akan tengok sikit sebanyak perbincangannya untuk melihat keberkesanan kemahiran kreatif dalam kalangan kita lah, dan juga dalam kalangan mereka-mereka yang pernah mengeluarkan produk-produk kreatif. Okey, kalau dilihat dalam ni ada proses menerbitkan pemikiran kreatif ya. Saya petik ayat daripada Albert Einstein. Dia kata, I have tried 99 times and I have failed, but on the 11th time came success. Maksudnya dia bagi satu quote, saya mencuba 99 kali dan gagal. Tetapi pada kali yang ke-100 saya berjaya. Dan Thomas Edison macam mungkin menjawab quote Albert Einstein, dia cakap, I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Maksudnya dalam 10,000 kali dia cuba, dia gagal, dia tak kata dia gagal. Dia kata dia cuma menemui 10,000 cara untuk benda itu tidak berfungsi. Itu memandang dari segi yang positif tadi. Berfikir secara positif. Di mana kita melihat kegagalan itu bukan satu kegagalan. Walaupun 100 kali kita ambil exam, 100 kali kita gagal, itu bukan gagal. Tetapi itu adalah satu proses pembelajaran. Itu adalah satu proses menunjukkan 100 kali itu kita melaksanakan kaedah pembelajaran yang tidak berjaya. Menyebabkan kita gagal. Jadi mungkin kita boleh tukar kaedah pembelajaran kita dan cuba tengok hasilnya pula. Macam yang dilakukan oleh Albert Einstein. 99 kali dia gagal, dia cuba kali yang ke-100, mungkin dia mengubah cara dia. Setiap kali melakukan 99 cara dalam eksperimen dia ataupun dalam uji kaji dia, dia menggunakan 99 cara yang berlainan dan 99 cara itu telah pun gagal. Tetapi pada cara yang ke-100 dia berjaya. Apakah maksudnya? Maksudnya cara yang ke-100 itu adalah cara yang terbaik untuk memberikan hasil yang terbaik. Adakah dia orang yang gagal dalam 99 kali itu? Tak, kita beralih kepada Thomas Edison tadi yang mengatakan 99 kali itu bukan kegagalan. Tetapi 99 kali itu adalah cara yang tidak berjaya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita nampak bila kita berfikir positif, kita nampak dalam hidup kita tidak ada kegagalan. Saya pun berapa kali dah saya menulis, tak ada pun menang hadiah kan. Hantar saya marah tak menang. Tapi itu bukan kegagalan bagi madam. Bagi madam itu adalah satu bentuk macam itulah mungkin yang madam hantar itu bukan yang terbaik. Ada lagi orang lain yang lebih baik. Jadi madam cuba menghasilkan lagi penulisan yang lebih baik. Anda bagaimana? Anda bagaimana? Berapa kali dalam hidup anda yang anda rasa anda gagal? Tapi tengok balik, adakah benar anda seorang yang gagal? Tak. Tak ada istilah orang-orang yang gagal. Orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang gagal untuk melihat kegagalannya itu sebagai sesuatu yang mengajar dia menjadi orang yang lebih cemerlang. Itu sebenarnya kegagalan yang sebenar. Bukannya dapat F, dapat E, dapat gagal dalam exam. Tak ada dikatakan atau dijanjikan bahawa orang yang gagal exam, satu masa nanti dia menjadi orang yang betul-betul gagal dalam hidupnya. Tak ada. Mungkin dia bukan pelajar yang cemerlang.
Madam bukan pelajar 4 flat. Tak. Madam bukan pelajar yang straight A's. Tak. Dalam SPM pun Madam bukan pelajar yang cemerlang. Madam dapat pangkat 1 lah. Okey, kalau dikatakan dalam CGPA Madam pun bukannya Madam 4 flat, tak ada. Tetapi Madam membentuk hidup Madam ni daripada kegagalan yang pernah berlaku. Kita bentuk hidup kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ni. Itu orang-orang yang cemerlang. Dia melihat kegagalan sebagai satu orang kata petunjuk ataupun satu boost, satu ubat untuk dia menjadi lebih baik. Bukannya kegagalan itu membuatkan dia lebih rasa tertekan ataupun lebih rasa diri dia useless, kan? Ya, jadikan sebagai kekuatan. Macam tadilah video pasal seorang budak lelaki yang tak ada tangan sebelah, tak ada left arm dia. Tapi dia tidak tahu bahawa kelemahan dia tak ada tangan sebelah kiri itu menjadi satu kekuatan ketika dia bertanding judo. Di mana self defense itu adalah satu kekuatan bila mereka nak attack, mereka kena attack tangan kiri dia. Disebabkan dia tidak ada tangan kiri, menyebabkan dia boleh menang. Sebabnya gaya dan juga kaedah dia defense itu adalah gaya yang terbaik untuk orang yang tidak ada tangan kiri. Tengok dia menjadikan cikgu dia atau sensei dia mengeluarkan kelemahan dia sebagai satu kekuatan. Okey, jadi ingat, bila anda belajar sebenarnya anda cuba meningkatkan motivasi diri anda. Okey, kita tengok proses ya. Proses yang pertama iaitu proses menyoal. Tu Madam cakap tadi tu, proses untuk menghasilkan kreativiti ini bukan proses yang by book, no. Okey, proses pertama proses menyoal. Kita menyoal apabila ingin tahu sesuatu, kita menyoal diri sendiri, kita menyoal orang lain, kita buka minda dengan lebih luas. Bila kita menyoal, kita mengharapkan jawapan dan kita tidak mengharapkan perbahasan dengan soalan yang kita keluarkan. Maksudnya bila orang itu menjawab soalan kita, kita berlapang dada dan menerima jawapan dia. Malu bertanya sesat jalan. Betul. Malu makan perut lapar. Malu bertanya sesat jalan. Jadi bertanyalah. Okey, Madam ada satu video yang cukup menarik. Mungkin anda ingat lagi video ini. Okey. Tak boleh link ya. Jadi Madam buat link dah. Okey, kita keluar yang ini. Tak boleh keluar. Ada proses bertanya tadi proses menyoal di mana kita tengok development of kanak-kanak. Okey, pertumbuhan anak-anak itu ialah mereka semakin belajar banyak dengan cara mereka banyak bertanya, banyak menyoal. Jadi dia tanya, tengok kan macam mana dia ulang. Burung apa tu ayah? Burung apa tu? Burung apa? Ambil macam burung punya. Okey, tak boleh sebut R ya. Okey, burung apa tu? Burung apa? Dia keep on asking, keep on asking. Memang itu yang berlaku lah. Mungkin awak tak perasan lagi ada anak esok-esok hari baru awak tahu. Madam pun waktu tengok 2007 ni Madam tak kahwin lagi, tak ada anak lagi. Jadi tengok macam kelakar lah kan. Tak adalah terasa sangat. Tapi bila sekarang ni dah ada anak, sangat relevan. Iklan ini sangat relevan. Memang anak-anak kita pun sendiri memang banyak tanya. Dia tanya ulang kali, ibu ni apa? Ibu ni apa? Kan? Bila dia nak tahu sesuatu tu, dia akan keep on asking. Dia tanya-tanya. Lepas tu kalau dia tak sabar-sabar, contohnya macam kalau Madam nak pergi journey nak pergi travel, cakap kat mereka, okey, nanti ujung bulan ni ibu bawa pergi KL, kita mandi dekat Sunway Lagoon. Itu yang Madam pergi baru ni. Memang kalau lah 10 hari sebelum pergi tu kita dah beritahu, setiap hari dia akan tanya, ibu bila nak pergi Sunway Lagoon? Ibu pergi Sunway Lagoon berapa hari? Ibu nak pergi bila? Ibu nak pergi bila? Setiap hari dia akan tanya. Kalau ibu dia letih tak boleh jawab, dia tanya ayah pula. Ayah nak pergi bila? Ayah nak pergi bila? Itulah sikap anak-anak. Kenapa? Mereka menjana kreativiti mereka. Mereka menjana imajinasi mereka. Jadi anak-anak Madam ni, kalau Madam nak bagi something kat dia kan, contoh pergi Sunway Lagoon tu, kadang-kadang dia tak boleh bayang Sunway Lagoon tu apa, ibu dia tanya. Dia keep on asking, ibu Sunway Lagoon tu apa, Sunway Lagoon tu apa, tak tanya. Jadi Madam dengan suami Madam buka YouTube tu, buka YouTube Sunway Lagoon, tunjuk ni Sunway Lagoon. Dia tengok tu, dia tengok ni. Dia seronok dalam masa 10 hari tu dia bertanya sebab dia dah mula berimajinasi nak main apa yang dia nampak. Jadi kita bagi tahu mereka apa yang mereka nak lah. Itu anak-anak. Samalah bila dah tua ni pun tak salah nak menyoal. Jadi bila dah tua ni jadi malah nak menyoal pula. Malah nak tanya orang kan. Mulut tu macam terkunci pula nak tanya macam-macam kan. Sebab kalau dah besar tua macam ni kita tanya orang, takut orang kata kita bawal dan wow kan. Jadi kita pun takut nak tanya. Tapi sebenarnya proses untuk menjana pemikiran kreatif itu adalah dengan tanya dan tanya.
soal lah. Hanya orang yang macam kita, orang yang kreatif macam kita, orang yang suka kepada ilmu akan menjawab. Sebab bagi dia, bila orang bertanya, dia menjawab, dia mendapat lebih ilmu sebenarnya dengan pertanyaan yang diberikan. Tetapi orang yang tak nak layan soalan orang ni, kebanyakannya orang tu sendiri yang tak nak ilmu. Tak payah tanyalah orang macam tu. Tanya orang yang kita rasa boleh menjawab. Madam pun kalau madam bertanya sekali, orang dah tak nak jawab tu, malah tak payah tanyalah. Kita tanya orang lain pula. Kita tanya yang ni pula. Sumber tu banyak. Sumber banyak, pakar ramai. Jadi jangan jadi stres pula. Bila kita tanya soalan, orang ni tak nak jawab, kita kata, dia ni rasa aku bodoh, dia ni tak nak jawab soalan, sombong lah tu, ego lah tu kan. Mulalah datang macam-macam persepsi, macam-macam pemikiran negatif. Tak ada, bila dia tak nak menjawab, mungkin dia ada jawapan dia sendiri yang dia tidak mahu kongsi. Jadi kita jawab, kita tanyalah orang lain. Okay? Jadi dekat hari ni, pada hari ini kita dapat tengok sedikit sebanyak tentang pemikiran kreatif itu, dan madam saya upaya nak cuba buat nota awak ni kreatif. Sebab itulah madam masukkan video yang pelbagai supaya awak ada rasa nak faham melalui ilmu itu bukan sekadar belajar daripada nota secara perkataan sahaja. Ia juga boleh kita ambil daripada video video-video pun terpulanglah video kartun pun kadang-kadang boleh memberi kita satu bentuk macam pengajaran. Iklan-iklan pun kadang boleh beri kita pengajaran. Kita dah sampai satu tahap di mana banyak benda, banyak elemen dalam dunia ni, sumber-sumber yang boleh memberi kita pengajaran dan boleh menjana pemikiran. Alhamdulillah, sorry. Boleh menjana pemikiran kita. Jadi bukan sekadar belajar daripada buku, dan belajar tentang pemikiran ini, anda kena belajar lebih daripada sekadar melihat kepada buku. Kena ingat tu, saya bukan belajar pemikiran untuk pass exam sahaja. Saya juga belajar pemikiran ini untuk membina pemikiran saya. Anda benalah pemikiran anda, sebab anda yang akan membawa pemikiran ini kepada dunia anda. Dunia anda tu bukan dunia madam dah. Bukan dunia yang terbatas. Dunia anda nanti akan jadi satu dunia yang tidak ada sempadan. Dan dunia itu bila tidak ada sempadan, banyaklah isunya, banyaklah godaannya, banyaklah cabarannya. Dan anda sekiranya tidak mampu untuk berfikir lebih jauh daripada apa yang ada pada hari ini, ia akan membawa anda kepada satu tampuk yang samalah. Anda duduk di situ sampai bila-bila. Anda tak bergerak seiring dengan kemajuan teknologi dan peredaran masa. Baik Okay, jadi itu sikit sebanyak tentang pemikiran kreatif. Ada soalan nak tanya madam kah?